أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini pada halaman 374 untuk kita meneruskan surah Asy-Syu'ara, surah yang penuh dengan kisah, penuh dengan pelajaran yang perlu kita ambil perhatian dalam konteks kehidupan kita seharian untuk meneruskan ke kehidupan. Pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Al-Fadhil Safa sihat ya? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dah meneruskan hari ini Ustaz ya. Halaman yang ke-374 bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah yang terus committed. Saya ucapkan tahniah, terima kasih dan kita doa Allah terima amal kita. Kita semua Ustaz ya. Kita baca Al-Quran ini, kita harap Allah lihat kita ya, dalam keadaan kita banyak kelemahan, kita banyak kekurangan, tetapi Allah masih lagi izinkan kita untuk bercakap dan melantunkan perkataan paling baik daripada Ar-Rahman. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita perhatikan apakah sinopsis ringkasan halaman 374. Bermula daripada ayat yang ke-160 kita akan melihat kepada kisah Nabi Lut alaihi salam ya, bagaimana beliau mendepani kepada kaumnya sehingga ayat 175. Dan kemudian kita akan sambung pada ayat 176 hingga 183, kisah seterusnya, kisah Nabi Syuaib bersama kaumnya. Beliau adalah bapa mertua kepada Nabi Musa, tetap ya bapa mertua anaknya yang telah pun kita anak menantunya Ustaz ya, yang telah pun kita lihat perjuangannya di awal surah Asy-Syu'ara sehingga ayat 183. Mari sama-sama kita baca dahulu ayat 160 hingga ayat 175 pada peringkat awal ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Apa khabar semuanya? Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Moga senantiasa sihat-sihat hendaknya dan senantiasa dikurniakan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi alhamdulillah Ustaz, di permulaan tadi saya ada baca Fatihah tadi dengan bacaan sikitlah macam ala Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Sikitlah beberapa peratus sajalah. Tapi tak apalah saya. Menghilangkan kerinduan Ustaz. Allahu akbar. Ya, ramai kawan-kawan kita yang dah bergambar dah dekat Masjidil Haram ya, dan kita menyusullah insya-Allah ya, kita insya-Allah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita nak menyambung halaman 374 pada hari ini. Kita nak baca dahulu ayat 160 sehingga ayat 175. Betul Ustaz ya? Ya, panjang sikit bawah. Panjang sikit ke bawah. Dan di permulaan nanti tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang pertama tu 160 tu kita akan bertemu dengan iltiqa as-sakinain pada kalimah lutin dengan al-mursalin. Lutin asalnya tanun, nun mati itu bertemu dengan alif ataupun hamzah wasal tu, al-mursalin tu. Jadi kita kena ada nun kecil kan, qaumu lutinil mursalin. Baik, jadi kita nak mula baca, sama-sama praktik insya-Allah. Kita mula dulu Murattal Hijaz insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. Surah Allah
azim, gitulah bacaan daripada ayat 160 hingga 175 sebagai satu peringatan kepada kita Ustaz ya, daripada surah Asy-Syu'ara, menyambung kepada kisah yang seterusnya. Allah bawakan kadzabat qaumul lutinil mursalin ya, kadzabat qaumul lutinil mursalin ya, mursalin. Baik, jadi apakah yang berlaku? Kaum Lut ya, ini Nabi Lut berlaku apa yang mereka buat? Mereka mendustakan kepada mursalin. Memanglah Nabi Lut yang hadir, tetapi digelar mereka mendustakan rasul-rasul kerana mesej para rasul itu konsisten sepanjang zaman, iaitu mereka ini menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan apakah yang mereka buat ya? Apakah yang dinyatakan oleh Nabi Lut pada waktu ini? Idh qala lahum akhuhum. Mungkin kita dah tahu perkara ini, tetapi Allah ulang balik semula kerana mesej ini bukan sekadar mesej kepada kaum Lut, tetapi kepada kaum Quraisy pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mesej untuk tahun ini bahawa LGBTQ adalah sesuatu yang diperingatkan oleh para nabi, para rasul. Mendustakan satu rasul, Nabi Lut, maksudnya mendustakan sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Lut ya pada ayat 161, id qala lahum akhuhum Lut ya, penduduk itu ketika Lut berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Ala tattaqun. Salah satu daripada tanda bahawa mereka ini bertakwa ialah apabila mereka buat apa yang Allah suruh, cegah daripada apa yang Allah larang ya, kerana takwa itu mencegah kita daripada pelbagai masalah yang boleh berlaku dalam sesuatu keluarga, dalam sesuatu masyarakat. Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku adalah rasul yang jujur, yang dipercayai, tidak ada agenda kecuali membawa amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Konsisten. Mesej ini diucapkan oleh rasul yang berbeza pada masa berbeza, tapi mesejnya sama. Fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Kita mungkin nampak bahawa berulang lagi, tapi cara kita membaca Ustaz ya, kadang-kadang kita bila dengar cerita itu kita nak kena tengok satu demi satu, nikmati sahaja, kemudian barulah kita tahu endingnya apa secara keseluruhan. Dan kerana mungkin kita ini macam sama je ni, nak tahu juga dia punya preview je. Salah satunya ialah nak cerita bahawa semua cabaran-cabaran yang ada ini ya, yang dibawakan oleh rasul ini, cabaran ini berlaku pada kaum Quraisy ya. Maksudnya kalau Nabi Musa ni isu tentang politik ada pada Quraisy, apa isu pada Nabi Ibrahim, ayah keluarkan anak halau ataupun bapa saudaranya halau, menyembah berhala, ada isu pada Quraisy. Kalau kaum Lut ini juga ada di kalangan Quraisy ini yang terlibat dengan jenayah yang disampaikan kepada dalam ayat ini. Tetapi permulaannya ini Allah nyatakan wama as'alukum alaihi min ajr. Ayat yang ke-164, Nabi Lut pun sama, tidak minta upah kecuali upah telah diberikan oleh Rabbil Alamin, oleh Tuhan sekalian alam. Ada saja rezeki untuk kami, tak payah nak bayar baru kami akan bercakap, dan tak perlu pula bayar kami akan ubah cara percakapan, tak. Mesej tetap sama, tak boleh sponsor kami untuk ubah agar menerima kepada mesej yang sedang disampaikan. Apa mesejnya? Ayat 165, atatuna dzukrana minal alamin. Apakah kamu ini mendatangi dzukran, iaitu lelaki Ustaz. Mereka ini suka lelaki sesama lelaki dan perempuan sama perempuan ya. Aktiviti homoseksual yang sebenarnya minal alamin, daripada seluruh alam ini banyak-banyak lelaki juga yang dia cari. Ini Allah ataupun Nabi Lut menyatakan, mengapa kamu ni kan, ada masalah ke? Ya, itu dalam ayat 165. Wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum, kamu meninggalkan apa yang telah dijadikan oleh Tuhan untukmu daripada pasangan kamu. Ya, lelaki cari ada wanita, wanita ada lelaki. Ini Allah dah jadikan secara fitrah ya. Bal antum qaumun adun, tetapi kamu adalah kaum yang adun, iaitu melampau batas, dan juga melampau batas ini membawa pada permusuhan Ustaz. Ya, dia bermusuh kepada orang yang ikut pada peraturan. Dia suka kepada orang yang tak ikut pada peraturan. Itu kesan bila mereka ini berbuat jenayah ini. Pada ayat yang ke-167, qalu, balas kaum Lut pada mereka, la illam tantahi, jika kamu tidak memberhentikan yang kata bahawa jangan buat homoseksual, jangan terlibat dengan LGBTQ apa sebagainya ini, kalau kamu tidak berhentikan ya Lut, latakunanna minal mukhrajin. Kalau Firaun kata pada Nabi Musa masjunin, dipenjarakan. Yang ini
mukhrajin, iaitu akan diusir, dihalau daripada negeri mereka. Ini adalah standard cara mereka, orang-orang yang tidak suka kebenaran, dia berhujah ustaz ya. Habis point dia akan gunakan kekerasan. Ini pola yang kita boleh nampak konsisten sepanjang surah Asy-Syu'ara. Dan kita ambil pelajaran apa tuan-tuan? Kalau kita tak ada hujah, cari hujah, belajar ilmu. Kalau kalah, mengaku kalah je lah kan, seperti ahli sihir mengaku kalah, akhirnya sujud dan makin menang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau jadi macam Firaun, jadi seperti kaum Lut ini, mereka nak menghalau, mengusir Nabi Lut, kata Nabi Lut, adakah dia terkesan seperti ahli sihir juga ya, yang diancam akan disalib? Adakah mereka terkesan? Mereka tidak terkesan kerana mereka ada ilmu. Nabi Lut ada ilmu, maka katanya pada ayat 168 ya, qala inni li'amalikum minal qalin. Apa kata Nabi Lut? Sesungguhnya pada amal kamu ini adalah aku amat benci. Itu terjemahan ustaz ya. Maksudnya aku memang benci betul ya. Kau buatlah macam mana pun, aku tetap benci LGBTQ, tapi fokus pada li amalikum. Bukan pada orangnya ya, kepada amalnya. Ini penting tuan-tuan ya. Kita benci ya, benci pada amalnya, pada perbuatannya, bukan kepada orangnya. Orangnya kita nak ajak dia bertaubatlah ya, janganlah bersekongkol dengan sekolah-sekolah yang mengizinkan perkara-perkara begini ya. Dan kadang-kadang dia ada kaitan ustaz ya, di antara buli dan juga homoseksual ni dia saling berkait juga bagi setengah sekolah, yang ini sebenarnya tidak dibenarkan. Maka selepas itu Nabi Lut berdoa. Kita baca ayat 169 dan ayat 170 untuk kita memahami bagaimana proses yang sama berlaku kepada Nabi Musa, berlaku pada Nabi Ibrahim, berlaku pada Nabi Nuh, dan kali ini kepada Nabi Lut alaihi salam. Doa yang amat-amat berharga untuk kita. Silakan. Subhanallah. Subhanallah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Doa yang sangat berharga. Kita nak baca fursah zahabiyah, fursah ataupun masa keemasan ini pun Ustaz bersama dengan Al-Quran. Sahabat-sahabat kita ramai di ruangan Facebook menyatakan kesyukuran, kegembiraan. Antaranya ada cikgu tadi sebelum ni tak sempat kan, sekarang ni rasa hilang kerinduan dapat bersama dengan Quran Time. Ada sahabat kita Puan Amanah Mamun, Puan Amanah Mamun berada dekat Bukit Jelutong, sedang bercuti bersama anak-anak saudara, sedang berada di beranda mengikuti My Quran Time. Bukit Jelutong di Shah Alam. Di Shah Alam. Yang Bukit Jelutong kat Penang tadi. Bukan. Bersama dengan Al-Quran. Dan mak ayah saya pun dalam perjalanan sekarang ni nak berangkat, nak balik ke Terengganu. Maknanya bermusafir. Kan, jadi mudah-mudahan kita doakanlah sahabat-sahabat semua yang ada yang sedang bermusafir. Maklumlah di sekolah. Betul. Jangan lupa SOP. Ustaz ada nak jalan ke mana-mana? Saya insya-Allah nak ke Penang pula. Penang. Masya-Allah ya. Jadi musafir seketika. Jadi sahabat-sahabat semua, inilah masa kita dengan Al-Quran. Kita sambil musafir ini boleh doa ayat 169 ini. Allahu akbar. Subhanallah. Ayat yang kita nak baca 169 170. Kita cuba mujawad sikah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. فنجيناه وأهله أجمعين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 169. Nabi Lut berdoa, wahai Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku daripada akibat perbuatan yang mereka lakukan. Doa yang amat mantap Ustaz ya. Kita pun boleh doa ya, kalau kita ada tengok apa-apa jenayah buli yang berlaku, kalau ada jenayah homoseksual, LGBTQ ini, kita doa ya, dalam perjalanan di rumah masing-masing kita doa, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Kita minta Allah selamatkan diri kita, ahli keluarga kita daripada rasuah, daripada LGBTQ, daripada buli, pembuli dan sebagainya. Ini doa yang konsisten yang perlu kita angkat selalu. Fanajainah ya, kesan daripada doa itu Allah kabulkan, Allah selamatkan, kami selamatkannya Nabi Lut dan juga ahli keluarganya seluruhnya ya.
kecuali seorang perempuan tua fil ghabirin yang tertinggal Ustaz. Kita tak tahu siapa perempuan tua ini, tapi kalau kita tengok nanti di surah Madaniyah, akhirnya kita dapat tahu sebenarnya itu adalah isteri kepada Nabi Lut. Dia buat program lagi. Program untuk mengizinkan kepada jenayah homoseksual berlaku pada waktu itu. Kesannya apa? Thumma dammarnal akharin, dihancurkan jadi abu kepada mereka, ya, kepada mereka yang terlibat dengan jenayah tersebut. Wa amtarna alaihim matara. Ini satu-satunya kaum Ustaz, ya. Mula-mula telah dihancurkan, tapi lepas itu dihujani dengan hujan batu yang amat-amat pedih untuk memberi peringatan. Maksudnya mereka kena dua azab. Ya, mula-mula dihancurkan, kemudian dihujani dengan matara, hujan batu yang memedihkan pada waktu itu. Mengapa sampai dua kali? Kerana ia mengundang kemurkaan Allah. Pasal ada yang kata bahawa ini adalah perkara amalan akhlak sahaja, bukan amalan tauhid. Tetapi sebenarnya bila sanggup untuk melawan pada fitrah kejadian Tuhan, sebenarnya dia juga mempersoalkan Tuhan, sebenarnya saya tak puas hati ni kan, saya nak tukar daripada fitrah yang engkau telah ciptakan. Ataupun ada yang kata bahawa memang kita ni jin kita, genetik kita ni memang dah homoseksual, tak boleh nak buat apa. Astagfirullah. Dia menyalahkan Tuhan ketika tidak ada bukti yang sebenarnya untuk menunjukkan perkara ini. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan wadhira, meninggalkan 45 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah perkataan yang kita sama-sama ingin belajar untuk kita gunakan dalam kehidupan kita seharian. Jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan. Ayat 166 Allah menyatakan watadharun, ya, mereka meninggalkan apa yang telah Allah ciptakan. Allah dah bagi pasangan, dia tinggalkan. Dia pergi ambil benda yang tak sepatutnya. Kita doa diri keluarga kita terpelihara daripada jenayah ini, tuan-tuan. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal. InsyaAllah. Itu sedikit Ustaz, maaflah kalau tak kena dia punya lengguk-lengguk tu. Nampak dah sedap dah Ustaz. Boleh tu. Ya, kalau dalam perjalanan pergi ke Laut Mati ke Ustaz, ya. Boleh kita kalau lagu itu mengingatkan kita ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebenarnya cara berfikir itu penting. Betul Ustaz. Ya, pasal ada orang yang dengar cerita itu, kisah Nabi Lut ini, dia tak ada ambil pelajaran apa pun. Dan Allah cakap ramai yang tidak beriman. Ya, tetapi kalau kita berkelana. Moga-moga kita makin lagi hati kita lembut Ustaz, ya. Tengok betul lah, bukan main-main lah apa yang kita baca daripada surah Asy-Syu'ara halaman 374 hari ini Ustaz. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran dikasihi Allah SWT sekalian, kita nak singgah sekejap dekat halaman tajwid kita. Kita nak ulang kaji sikit, nak tengok perkongsian masih lagi dalam tafkhim dan juga tarqiq, tebal ataupun nipis, dan fokus kita iaitulah masih lagi berhubung dengan huruf ra, kan, iaitulah huruf ra yang mana yang harus dibaca tafkhim atau tarqiq, huruf ra yang harus dibaca tebal atau nipis, kan, iaitu huruf ra sakinah, ra yang mati kerana waqaf. Ra berbaris tapi kita matikan dia sebab kita nak waqaf. Dan sebelumnya ada huruf isti'la yang sukun, yakni yang berbaris mati, serta sebelum huruf berbaris kasrah. Maksudnya ra yang berbaris kita matikan dia dengan sebab kita nak waqaf. Huruf sebelum dia huruf isti'la yang sukun, yang baris mati, dan sebelum huruf isti'la itu huruf mim ataupun huruf yang berbaris di bawah, seperti contoh huruf mim. Kita lihat dalam surah Yusuf ayat yang ke-247, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala dakhulu misr
Okey, baik. Jadi fokus kita adalah pada kalimah misra itu, ra dia berbaris, tapi kita matikan baris itu sebab kita nak waqaf. Bila kita waqaf, kita kena matikan baris dia, kan? Maka kita kena rujuk huruf sebelum dia untuk menentukan bunyi tebal atau nipis tu, iaitu huruf sad. Huruf sad ni huruf isti'la dan dia berbaris sukun, baris mati. Dan sebelum huruf sad, huruf mim, dan mim itu berbaris kasrah atau baris bawah, kan? Misra. Jadi bila kita nak waqaf tu ataupun kita nak berhenti dekat situ, harus baca dekat situ sama ada baca tebal ataupun baca nipis. Boleh baca tebal atau baca nipis. Kalau menipis bunyi macam mana? Milsr ataupun milsr tipis, milsr tipis, ataupun boleh baca tebal milsr, kan? Wa qala dakhulu misr, tebal. Jadi kat situ boleh pilihlah. Syarat dia kita dah kongsikan. Sebelum ra tu huruf isti'la yang sukun, dan sebelum huruf isti'la itu ada huruf yang berbaris di bawah. Maka boleh baca tebal ataupun nipis. Boleh pilih, insya-Allah. Selamat mencuba. Praktikan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi. Terus kita belajar tebal tadi Ustaz ya. Lama kita mempelajari tebal nipis ini. Betul, pasal dia ra ini satu huruf yang menarik Ustaz ya. Betul. Dan kalau tak disebut dengan betul, apatah lagi kalau berjumpa dengan lafzul jalalah perkataan Allah. Dulu saya ingatkan perkataan Allah tu mesti tebal semua tempat kan. Jadi bila ada diawali dengan baris bawah, bismillah lah contohnya kan. Jadi kalau bismillah itu jadi lain macam kan. Jadi ada yang baca wabillahi. Kan. Betul. Dan dia rasa bahawa dia penuh izzah membacanya tapi bawa bertenang ya. Ada peraturan dan alhamdulillah kita sudah pun belajar sedikit. Kita ingin menyambung Ustaz ya. Tadi kita sudah pun melihat panjang daripada kisah Nabi Lut ya, di mana kisah Nabi Lut ini adalah satu perkara yang berlaku zaman dahulu tetapi ia boleh berulang dan pentingnya orang-orang lain memberi peringatan. Kita tak boleh duduk diam, kita rasa macam tak ada kot isu ni. Ada setengah orang kata dekat Malaysia ni tak ada kot isu ni ataupun tak besar. Tapi bila saya bercakap dengan seorang kaunselor, dia kata berpuluh ribu orang sebenarnya yang aktif. Parah juga. Parah Ustaz. Dan mereka ini ya, sehingga kan bila dia cakap itu, dia kata ada yang dah berkahwin 15 tahun baru tahu bahawa si suami dia ya, dan dia kecewa. Dia jumpa kaunselor pun memang mencabarlah ya, pasal perkara ini adalah perkara yang amat privacy, amat sendirilah ya. Jadi ini perkara yang penting sehingga kan kaunselor ni ada berkongsi dengan saya, dia kata kita kena interview betul-betul bakal mertua ataupun anak menantu kita. Menantulah ya, menantu bukan bapa mentua yang nak kahwin kan, menantu. Agar jangan sampai terlibat dengan perkara-perkara begini. Yang salah satu poin pentingnya kita kena berdoa tadi Ustaz. Betul Ustaz. Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Kita kena amalkan doa ini kerana inilah bantuan. Betul, kita tak tahu apa yang berlaku kepada anak, kepada generasi akan datang. Dan kita nak baca seterusnya ayat yang ke-176 hingga 183. Apakah lagi cabaran dalam sesebuah masyarakat yang ditegur, yang diperjuangkan oleh para rasul? Kali ini kisah Nabi Shu'aib pada ayat 176 hingga 183. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak menyambung terus bacaan kita ayat yang ke-176 sehingga ayat yang ke-183. Tadi kita dah baca mula-mula tadi Fatihah dengan Ras, kemudian kita dah baca separuh yang pertama dengan Hijaz, dengan separuh yang terakhir ni jom kita baca Jaharkah. Lama kita tak baca Jaharkah. Jom. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم
من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 176 hingga 183 Ustaznya. Kali ini antara cabaran yang berlaku dalam masyarakat yang dibawa oleh Nabi Syuaib. Nabi Syuaib, tetapi sebenarnya ini jugalah perjuangan rasul-rasul yang lain. Fokus Nabi Syuaib pada ayat 176 ini Allah menyatakan penduduk Aikah telah mendustakan para rasul. Siapa penduduk Aikah? Penduduk Aikah ni tempat dia ada pokok besar Ustaz ya. Dia sebelah Madian. Maksudnya Nabi Syuaib ni satu-satunya nabi yang diutuskan pada dua kelompok, Madian dan kemudian selepas itu diutuskan kepada jirannya namanya Aikah ataupun Ashabul Aikah, penduduk Aikah yang mempunyai pokok besar yang mereka sembah pada waktu itu. Bukan sekadar mereka menyembah pada pokok besar tersebut, tetapi lebih daripada itu ya, kata Nabi Syuaib pada ayat 177, ala tattaqun, apakah kamu tidak mahu bertakwa, takut pada Allah ya. Dengan syirik itu bukan sekadar mereka menyembah kepada pohon yang besar tetapi membawa kepada jenayah lain. Itu asasnya Ustaz ya. Mengapa syirik ini amat bahaya tuan-tuan? Kerana dia bukan sekadar berhenti dekat situ. Dibawa pada homoseksual, dia bawa kepada isu di dalam surah ini pada kisah ini. Jadi Nabi Syuaib menyatakan pada ayat 178 masih lagi sama, innilakum rasulun amin, nabi yang jujur yang dipercayai, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Apakah yang Nabi Syuaib minta? Nabi Syuaib tak minta apa-apa. Wama as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Tetap juga upahku ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku diutus bukan kerana engkau kena bayar aku, kerana engkau aku nak ada udang di sebalik bi, tak ada. Saya nak menyampaikan agar kita ni selamat ya, sebuah negeri, sebuah negara. Maka mesej yang disampaikan pada ayat 181, auful kaila wala takunu minal mukhsirin, iaitu sempurnakanlah sukatan. Ya, kalau kita jual beli, kita sempurnakan 1 kilo. Kalau dapat 2 bulan internet, bagi 2 bulan pada kadar 100 megabyte per second contohnya Ustaznya. Jangan pula kata dalam brosur 100 megabyte per second tapi dapat 5 megabyte saja. Lepas tu telefon sampai 3 jam berpusing-pusing dekat dia punya auto teller machine-nya, sila tinggalkan nombor anda kan. Itulah sampai 3 jam. Itu adalah satu tanda tidak aufu, tidak wafa, tidak menyempurnakan sukatan, malah dia menyebabkan manusia rugi Ustaz. Biasa bila sebut sukatan apa ni, timbangan, ingatkan yang neraca tu je ataupun timbang tu je. Betul. Punya yang tadi tu sama Ustaz. Ya, itu pun timbangan juga pasal dia dah cadangkan dia okey 100 megabyte per second kan. Ataupun kalau katakan air contohnya, dia begini dapat ini kan, tapi rupa-rupanya bilnya lebih tapi dapatnya sikit. Itu juga adalah pasal yang lainnya bocor. Bocor kan. Bocor pasal apa? Pasal kalau bahagian pengguna mungkin salah pengguna. Tetapi kalau di peringkat yang penyedia servis itu, sistem itu yang perlu disempurnakan. Auful kail wala takunu minal mukhsirin. Jangan sampai orang rugi Ustaz ya. Orang rugi bayar lebih tapi dapat sikit. Ataupun ada yang buat bisnes untuk merugikan orang. Allah. Kan, dia suruh beli banyak-banyak, dia tahu dah kalau kau beli nanti memang rugi. Ada orang yang buat bisnes begitu kerana nak scam, nak menipu orang. Ini adalah peringatan daripada Nabi Syuaib kepada kaumnya,
beberapa ribu tahun yang lepas. Wazinu bil qistasil mustaqim, dan pastikanlah timbanglah dengan neraca yang mustaqim. Ya. Mustaqim, ya, maksudnya ukur dengan betul. Kadang-kadang ada, saya pernah tengok ada orang timbang tembikai Ustaz ya. Lepas tu dia kat tali sikit dekat tu, dia pijak tali tersebut, jadi lebihlah sikit beratnya, ya. Jadi dia mengubah ukuran-ukuran tersebut. Dan apatah lagi kalau kita bercakap tentang internet, tentang air, betul. Macam mana kita nak ukur data tu betul ke tak sampai kat kita begitu, kan? Kecuali kita semak dengan ada alat-alatnya, tetapi ini memerlukan kejujuran. Dan inilah yang diingatkan oleh Nabi Syuaib alaihi salam kepada penduduknya. Ayat 183, peringatan daripada Nabi Syuaib sekali lagi untuk sama-sama kita baca, dan ini mesej kepada kastam Ustaz ya, yang menjaga negara ini. Contohnya yang menjaga di kilang-kilang. Contohnya kita baca ayat 183 agar kita tidak terlibat dengan wala tabkhasun nas asya'ahum. Bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang bawah sekali di halaman yang ke-374, iaitu ayat 183. Jom kita pasakkan lagi sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangkan hak-haknya, dan janganlah membuat kerosakan di bumi. Saya ketika baca ayat ini Ustaz ya, awal-awal tu jangan kurangkan hak manusia, merugikan hak manusia. Okey, faham. Tapi bila Allah guna perkataan wala ta'thau fil ardi mufsidin, kerosakan, bila Allah gunakan kerosakan, biasanya kalau Bani Israel itu kerosakan itu dengan dia membunuh rasul. Kan, dia membuat kerosakan yang besar. Jadi orang yang kurangkan 1 gram, 2 gram, apa kesannya? Rupa-rupanya Ustaz ya, banyak kesan. Ya, saya bacakan sikit salah satunya. Kalau di peringkat dunia, 140,000 kematian dilaporkan ya di seluruh dunia di kalangan kanak-kanak bawah 5 tahun. Masya-Allah. Ya, ini maklumat tahun 2020. Kerana apa? Kerana rasuah. Ya, salah. 140,000. Pasal apa? Pasal dia berangkai-rangkai Ustaz ya. Dia bila ambil rasuah RM5, pasal apa? Tak apalah kan. Kemudian dia berangkai-rangkai sampaikan sesuatu hospital ataupun ubat jadi mahal, dan ada setengah orang tak dapat untuk mendapat peluang ubat yang baik, dan akhirnya menyebabkan kematian. 140,000 kematian setiap tahun ya kepada kanak-kanak bawah 5 tahun. Jadi nak ceritanya memang kerosakan. Betul. Kerosakan daripada awalnya dia mengurangkan hak manusia, ambil RM5 ya. Katakan ketika pergi ke kilang ke ataupun di saman, sekarang ni ada saman ada offer Ustaz kan, tawaran diskaun. Gunakan ya, tapi jangan letak bawah meja ataupun salam kaut yang tidak halal tersebut, kerana ini memberi kesan yang amat besar dalam hidup kita. Persoalannya ialah macam mana nak selesaikan isu rasuah, penipuan Ustaz ya. Ini yang dibawakan oleh Nabi Syuaib sebentar tadi. Iaitu yang pertama, fattaqullah wa ati'un. Masya-Allah. Takwa dan juga taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada yang tanya, takwa ni nampak macam untuk orang Islam, orang bukan Islam boleh ke? Kan. Sebenarnya takwa kepada Allah ini asasnya itu ialah dengan kita mengikut peraturan Allah. Peraturan Allah ini adalah untuk mengelak masalah, bukan sekadar untuk orang Islam. Betul. Orang bukan Islam pun kalau satu lagi Ustaz ya, pendapatan per capita Bank Dunia menganggarkan lebih 1 trilion ya telah digunakan untuk apa? Bayar rasuah. Allahu akbar. 1 trilion. 1 trilion ni ada berapa kosong Ustaz? Kalau juta ada 6 kosong, trilion ni ada kalau tak silap 9 kosong belakang dia kan. Kalau bagi 1 kosong ya kepada Malaysia, 1 kosong kepada Indonesia, kepada satu negara, dapat 9 negara, tambah lagi masya-Allah dia punya pendapatan bagi orang-orang yang memerlukan. Tetapi rasuah ada orang dia ambil, saya ambil RM1, RM2, RM5, 1 juta, 2 bilion. Semua itu menyebabkan kerosakan yang amat besar. Jadi ubat perkara ini Nabi Syuaib kata takwa. Ya, rasuah yang kita tegur ya. Saya pun terlibat Ustaz, mungkin dah dengar rasuah busters kan. Okey. Sebenarnya tuan-tuan ialah untuk kita memastikan kita mengikut perjuangan Nabi Syuaib. Ya.
Nabi Shu'aib ini pasal dia mantap pada bahagian ekonomi juga, dia boleh mengkritik kepada kesalahan dalam dunia ekonomi. Bagi tuan-tuan accountant ya, bagi CEO pastikan kalau tuan-tuan perjuangkan integriti di tempat kerja, sebenarnya kita mungkin tak berdakwah macam Nabi Shu'aib menegur orang, tetapi itulah dakwah kita menjejak kepada Nabi yang amat mulia dalam surah Asy-Syu'ara ini. Jadi ini adalah pelajaran penting bagi kita membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan. Yang pertama, kita bina kekuatan diri dengan takwa dan taati Rasul. Dua perkara ini, ya. Takwa, kita takut kepada Allah, ikut kepada peraturan, dan taat kepada peraturan Rasul yang disampaikan. Yang kedua, kita sentiasa peka pada peringatan dan jangan abaikan. Ini yang dinyatakan dalam ayat yang ke-166, 167. Kaum Lut mengabaikan peringatan yang ada, ya, akhirnya Allah mengazab kepada kaum Lut tersebut. Yang ketiga, kita berhati-hati dengan aktiviti ekonomi kita. Jangan menipu ataupun kita menawar melampau-lampau sehinggakan berlakunya penindasan dalam dunia yang tidak mahu kita alami. Kita sama-sama berdoa pimpin Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, andai di antara kami saat ini ada yang bertugas ataupun kerjanya sebagai peniaga, maka jadikan mereka ya Allah peniaga-peniaga yang ikhlas, yang taat kepadamu ya Allah. Pemimpin kami, ketua kami ya Allah, dan juga kami semuanya dijauhkan daripada jenayah rasuah ya Allah. Mudah-mudahan rezeki kami rezeki yang halal barakah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, halaman yang kami pelajari hari ini ya Allah, mudah-mudahan memberikan kami kefahaman dan juga kekuatan untuk kami mencari keridaan-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita hari ini Ustaz ya. Dengan penuh khusyuk kita mohon Allah jauhkan generasi kita, diri keluarga kita daripada homoseksual dan juga daripada rasuah sumber haram. Dan ini perlu diperjuangkan oleh ayah-ayah Ustaz ya. Dan kita ingin mengumumkan berkongsi tentang satu program khas ya pada hujung minggu ini, iaitu World Quran Convention ya. Satu program yang diharapkan pada tuan-tuan dapat bersama di peringkat online, di mana kita ingin memperjuangkan ya, sama-sama berbincang bagaimana membina keluarga ya yang ayahnya berfungsi ya, dan kita menyemak sama bagaimana keluarga ini kita bawa masuk syurga sekeluarga ya. Ini adalah sebahagian daripada program daripada tabung gerakan Al-Quran yang tuan-tuan sumbang pada setiap hari itu ya. Sebenarnya ia dimanfaatkan untuk banyak lagi program-program begini. Jadi jangan lupa terus menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran yang kita manfaatkan untuk menyebar lagi luas kesedaran Al-Quran, dan kita bawa nilai ini bersama. Moga-moga Allah terima segala sumbangan kita, kesungguhan kita, seperti Nabi Shu'aib, seperti Nabi Lut alaihi salam. Kita bertemu lagi insya-Allah pada malam ini, pada pagi esok. Dan jangan lupa terus bersama My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah. Insya-Allah.